Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ni kita masuk bahagian yang ketiga untuk tajuk dhamir. Jadi minggu ni saya nak fokus kepada latihan sahaja di dalam bahagian yang ketiga. Kerana apa? Kerana kalau kita hanya semata-mata belajar, salin, buat nota, lepas tu hantar kepada guru, bagi saya ianya tak memadai. Sebab apa? Sebab dia kekurangan satu lagi, iaitu dia kurang dengan latihan. Baik, untuk latihan ni awak boleh tengok di skrin telefon awak, iaitu saya dah bahagikan siap-siap kepada 14 bahagian, iaitu saya mulakan dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian yang bawah ni, yang warna hitam ni, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Lepas tu yang sebelah hujung sekali ni ada dua, iaitu ana, nahnu. Yang kotak-kotak dan bulat-bulat ni adalah dhamir ataupun kata ganti diri, ataupun boleh sebut juga sebagai kata ganti nama. Okey, jelas. Baik, apa benda tu? Zahaba, zahaba, zahabu. Okey, saya nak awak perhatikan betul-betul. Apa yang dimaksudkan? Kenapa saya tulis itu? Itu adalah contoh perkataan ataupun dalam bahasa Arab sebagai contoh fi'il. Kenapa kita gunakan fi'il? Contohnya seperti ini. Awak boleh tengok di skrin ni. Contohnya saya nak kata saya pergi. Okey, dalam bahasa Melayu senang je. Kalau kita nak terjemahkan saya pergi, saya pergi. Kalau dia pergi, dia pergi. Kalau mereka, mereka pergi. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu, kami pergi, kami pergi. Mudah kan? Tetapi di dalam bahasa Arab, kaedah dia lain. Macam mana? Iaitu kita hanya gunakan satu perkataan yang sama. Contohnya pergi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai zahaba. Okey? Jelas. Maka kalau saya nak kata saya pergi, maka perkataan zahaba yang asal tadi dia akan berubah sedikit demi sedikit. Contoh, kalau saya nak kata dia pergi, perkataan asalnya adalah zahaba. Zahaba bermaksud adalah dia pergi. Jelas. Contoh, kalau kita nak kata dia dua orang lelaki yang pergi. Macam mana kita nak kata? Mudah je dalam bahasa Arab, iaitu kita perlu tambah alif di belakangnya. Jadi zahaba. Okey. Seterusnya, kalau kita nak kata mereka pergi, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Iaitu awak kena perhatikan perkataan hujung sekali, iaitu kita perlu tambah waw dan alif sahaja. Jadi zahabu. Okey, awak perhatikan tiga-tiga ni sama tak? Sama je. Zahaba perkataan asalnya, kalau seorang, dia seorang yang, kalau kita kata dia seorang lelaki telah pergi, kita kata zahaba. Kalau dua orang, dia akan tambah belakang sekali tu huruf alif. Jadi zahaba. Nah, dia panjang sikit. Kemudian kalau kita nak kata mereka, hum ni kan dhamir hum, maknanya mereka. Jadi kita nak kata mereka pergi, maka sesuai dengan perkataan, jadi perkataan tu adalah zahabu. Mudah ya. Kemudian kita tengok yang sebelah dia, iaitu hiya. Hiya kalau kita nak kata dia perempuan. Kalau dia perempuan telah pergi, maka kita akan bubuh ta hujung sekali, kemudian kita matikan huruf ta. Jadi zahabat. Nampak tak beza antara dia seorang lelaki dengan dia seorang perempuan? Iaitu kita hanya perlu tambah huruf ta sahaja di hujung perkataan. Jelas? Baik, seterusnya huma. Okey, kita nak kata dia dua orang perempuan yang pergi, maka kita perlu tambah ta dan juga alif di belakang sekali. Okey, jadi zahabata. Boleh? Jelas. Seterusnya hunna, ataupun kita nak kata mereka perempuan telah pergi. Caranya adalah tambah huruf nun di akhir perkataan itu, kemudian sebelumnya baris mati, seperti dalam awak tengok di skrin telefon awak ni. Jadi perkataannya apa? Zahabna. Maksudnya apa? Mereka perempuan telah pergi. Okey? Jelas. Baik, seterusnya kita tengok perkataan anta, iaitu anta, awak telah pergi. Maka dalam bahasa Arab dia perlu tambah huruf ta berbaris atas. Jadi zahabta. Okey, perkataan asal dia mula-mula tadi apa dia? Zahaba. Tetapi bila kita nak kata dia
awak. Apabila kita nak kata awak seorang lelaki telah pergi, maka kita kata zahabta. Kemudian antuma, maknanya awak dua orang lelaki. Jadi kita perlu buat apa? Iaitu tambah ta mim alif. Jadi zahabtuma. Okey, kemudian antum maknanya awak tiga orang lelaki ataupun lebih daripada tiga orang lelaki, maka kita perlu tambah ta mim sahaja di akhir perkataan. Maka jadi zahabtum. Maksudnya adalah awak tiga orang lelaki telah pergi. Macam tu. Seterusnya anti, kalau kita nak kata awak seorang perempuan telah pergi, kita akan kata zahabti, iaitu kita perlu tambah ta berbaris bawah. Kemudian antuma, kita nak kata awak dua orang perempuan telah pergi, kita hanya perlu tambah zahabtuma, sama macam tadi, iaitu zahabtuma bagi untuk lelaki, bagi perempuan pun sama sahaja. Kemudian antunna, maknanya awak tiga orang lelaki atau awak tiga orang perempuan ataupun lebih, maka kita perlu kata zahabtunna, iaitu kita perlu tambah ta dan juga nun di akhir perkataannya. Jadi zahabtunna, awak tiga orang perempuan telah pergi. Dan akhir sekali bahagian ini, iaitu ana nahnu. Cuba awak tengok, kalau saya nak kata saya telah pergi, maka perkataan zahaba tadi perlu kita tambah huruf ta berbaris depan. Jadi jadinya macam mana? Iaitu zahabtu. Jadi maksudnya apa? Iaitu saya telah pergi. Jelas? Dan akhir sekali nahnu. Nahnu maksud apa? Iaitu kami. Kalau saya nak kata kami telah pergi, apa perlu buat pada perkataan zahaba tadi? Iaitu kita perlu tambah nun dan juga alif sahaja. Jadi zahabna, maksudnya kami telah pergi. Okey, jelas. Jadi kesimpulannya, untuk yang ini awak perlu faham, iaitu perkataan apa di akhir perlu ditambah untuk mengubah dhamirnya. Okey, mudah je. Awak boleh rujuk nota ini untuk awak buat latihan sekejap lagi. Sekarang awak tengok latihan. Okey, latihan ni awak perlu buat. Okey, yang tadi awak tak perlu salin apa. Awak hanya perlu perhatikan saja. Kemudian awak tengok latihan ni. Okey, latihan ni awak boleh rujuk di skrin telefon awak. Yang ni saja awak perlu hantar kepada saya. Mudah saja, iaitu awak perlu buat 12 ni, masukkan contoh perkataan wa nombor 1 atas sebelum tu, atas kali imla al-faraghat bid-dhamair as-sahihati. Okey, penuhkan ataupun isi tempat kosong dengan dhamir, iaitu kata ganti nama yang betul. Okey, atas kali tu adalah dhamir ana, nahnu, anta, anti, huwa dengan hiya sahaja. Jadi cuba kita lihat nombor 1. Apakah dhamir yang sesuai? Iaitu wasalat. Cuba tengok perkataan wasalat. Wasalat. Hujung perkataan dia huruf apa? Iaitu huruf ta. Beta tu baris mana? Baris mati. Jadi dhamir apa yang sesuai letak situ? Kalau awak nak tahu macam mana, awak boleh tengok video sekejap tadi. Saya bagi tahu, iaitu ta baris mati bermakna apa dhamir yang sesuai. Okey, boleh. Untuk perkataan zahaba tadi, perhatikan hujung perkataan zahaba tu ada huruf ta yang berbaris mati. Jadi dhamir apa yang sesuai di situ? Okey, jelas. Mudah ini. Kemudian nombor 2, wasala. Ada tak penambahan sebarang huruf di sini? Kalau tak ada, ingat dhamir apa dalam perkataan zahaba tadi kita belajar? Dhamir apa yang perlu ada di situ yang sesuai? Dan yang ketiga, iaitu wasalna. Cuba perhatikan hujung perkataannya ada huruf apa? Nun dan juga alif. Maka dhamir apa yang sesuai? Okey, nak tahu boleh tengok nota yang saat ni, yang saya buat tadi, perkataan zahaba. Zahabna. Okey, jawapan dia dalam tu zahabna. Maka dhamir apa yang sesuai? Boleh. Mudah ya. Okey, begitulah seterusnya sampai nombor 12. Ini saja latihan yang perlu awak buat. Mudah je. Kalau awak macam tak faham lagi, awak boleh rujuk di video yang saat ni, iaitu zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabata, zahabna. Lepas tu zahabta, zahabtuma, zahabtum. Awak rujuk yang tu saja. InsyaAllah awak boleh buat latihan ini. Jadi latihan ni perlu buat dalam buku latihan awak. Kemudian ambil gambar dan akhir sekali hantar kepada saya. Satu lagi, apabila awak dah hantar latihan, saya akan beri pula awak quiz.
Yang kedua, quiz. Ada link, awak boleh jawab saja yang tu. Okay, link tu mudah saja. Okay, itu saja video untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah. Jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.